Dalam video ini kita akan belajar bagaimana untuk grafkan fungsi trigonometri tanpa ada titik graf pada graf. Diharapkan selepas ini anda juga boleh lihat sesuatu yang sepertinya pada fungsi trigonometri dan mampu cari. Kita mampu cari definisi analitik fungsi yang sebenar juga. Okey, mari kita mulakan. Maka kita katakan X. Mari saya pastikan saya gunakan alatan yang betul. Okey, maka kita katakan F daripada X itu Fx ialah sama dengan 2. Kita tuliskan di sini ya, perlahan seperti ini. 2 sinus. Okey, 1/2 X. Saya ulangi, Fx sama dengan 2 sinus 1/2 X. Baiklah, apabila kita lihat pada ini, anda dapati beberapa perkara yang menarik di sini. Berapa banyak perbezaan daripada fungsi sinus daripada yang biasa? Baiklah, di sini kita darabkan semua fungsi dengan 2. Okey, kita akan darabkan dengan 2 dan perkali pada terma X ialah 1/2. Dan jika anda lihat pada beberapa video yang saya buat, anda akan dapat tahu bahawa terma ini beri kesan pada amplitude dan terma ini juga beri kesan kepada masa atau masa songsang. Baiklah, iaitu frekuensi. Mana-mana ia bergantung pada sama ada anda bercakap tentangnya atau songsang yang satu lagi. Mari kita mulakan dengan amplitude. 2 ini beritahu kita bahawa amplitude fungsi ini akan menjadi 2. Baiklah, kerana ianya hanya 1, amplitude akan menjadi 1. Maka ia akan jadi 2 kali itu. Mari lukis garis putus-putus kecil di sini pada Y sama dengan 2. Kita buat seperti ini. Kita buat garis putus-putus kecil seperti ini. Satu garisan. Okey, seperti ini yang kita dah siap. Dan garis putus-putus seperti ini pada negatif 2. Okey, kita buat supaya anda mudah lihat. Ini juga sebagai penanda. Okey, maka kita tahu ini amplitude. Kita tahu bahawa fungsi akan menjadi beralun. Atas bawah antara 2 titik ini. Tetapi kita harus cari seberapa cepat ia akan beralun antara 2 titik. Atau apakah masanya. Okey, saya akan berikan anda sedikit formula di sini. Baiklah, saya akan tuliskan formula untuk anda. Fungsi ini ialah sama dengan amplitude darab. Okey, mari kita katakan if Fx sama dengan amplitude fungsi darab sinus daripada 2 pi dibahagikan amplitude sinus 2 pi bahagi dengan masa fungsi. Dan kemudian darab X. Itu ialah persamaan kita. Di sini ialah P. Maka ia mungkin tidak begitu jelas dari mana ia datang. Jadi saya akan, tetapi saya akan lakukan ini. Dan pada masa akan datang kita akan cuba lihat apa akan berlaku apabila kita tukar perkali itu pada terma X. Okey? Dan saya fikir ia mula diterima oleh anda bagaimana pegangan persamaan ini. Anda akan boleh terima ia sedikit demi sedikit. Tetapi mari kita ambil ini sebagai jenis lakonan kepercayaan sekarang. 2 pi bahagi dengan masa perkali pada X. Maka jika kita katakan 2 pi bahagi dengan masa, 2 pi bahagi dengan masa sama dengan bahagi dengan masa sama dengan perkali iaitu 1/2. Ini ialah perkara kita. Saya tahu ini sangat berserabut dan ini memisahkan ini daripada ini. Maka 2 pi bagi masa ialah sama dengan
1/2. Atau kita boleh katakan 1/2 masa ialah sama dengan 2 pi. Ia ada 2. Okay. 1/2 masa juga boleh dikatakan sebagai 2 pi. Atau masa ialah sama dengan 4 pi. Kita just darabkan secara songsang. Maka kita tahu amplitude sama dengan 2. Seperti ini, kita tahu daripada sini. Dan masa ialah sama dengan 4 pi. Dan sekali lagi, bagaimana kita cari masa ialah sama dengan 4 pi. Kita guna formula 2 pi bagi masa ialah berkali pada terma X. Maka kita set 2 pi bahagi dengan masa sama dengan 1/2. Dan kemudian kita selesaikan masa ialah 4 pi. Okey, maka di mana kita akan mulakan? Baiklah, apa ialah F daripada kosong? F kosong, jadi apakah ia? Itu menjadi tanda tanya di sini dan kita akan cuba selesaikan. Baiklah, apabila X ialah sama dengan kosong, keseluruhan terma ialah kosong. Maka apakah sinus kosong? Sinus kosong ialah kosong jika anda ingat. Kita telah praktiskan sebelum ini. Saya rasa anda boleh gunakan kalkulator, tetapi ia sesuatu yang anda perlu ingat dan wajib ingat. Atau anda boleh lihat semula unit bulatan untuk ingatkan diri anda. Sinus kosong ialah kosong. Dan kemudian kosong darab 2 ialah kosong. Maka F daripada kosong ialah kosong. Okey, kita tuliskan, kita tandakan di sini. Betul bukan? Dan kita tahu ia ada pada masa 4 pi. Ia bermaksud fungsi akan berulang selepas 4 pi. Maka jika kita keluar, ia patut diulang semula pada 4 pi. Okey, kita tandakan di sini 4 pi. Okey, siap. Dan sekarang kita boleh lukiskan fungsi. Dan ini perlukan latihan. Tetapi, okey, sebenarnya saya akan lukiskannya dan kita boleh memeriksanya lebih banyak juga. Maka fungsi akan kelihatan seperti ini. Maaf, ianya tidak terlalu lurus. Tetapi ianya memenuhi kehendak apa yang kita mahu. Okey, daripada atas ke bawah. Okey, maaf, ianya lebih sukar daripada apa yang saya sangkakan. Dan ia akan berterusan pada arah ini juga. Ke bawah dan ke atas seperti ini. Okey. Dan jika anda perasan, masa di sini, anda boleh lakukannya dari sini ke sini. Okey? Dari sini ke sini. Okey. Jaraknya ialah 4 pi. Itu ialah jarak masa kita. Itu masa yang diambil untuk fungsi berulang. Atau melalui satu kitaran. Atau anda boleh juga, jika anda mahu, anda boleh ukur. Okey, kita tandakan di sini jarak ini kepada jarak ini. Ia akan menjadi 4 pi. Dan itu ialah masa fungsi kita. Kemudian pasti fungsi amplitude kita tandakan di sini. Yang mana ianya di sini ialah 2. Ini ialah amplitude kita. Dan kemudian masa 4 pi yang kita telah cari dari persamaan ini. Okey. Cara lain kita boleh fikirkan. Mari saya padamkan ini. Mari saya katakan. Okey, padamkan. Saya katakan tiada benda di situ. Anggap ia sebagai tiada benda. Maka katakan saya tidak tahu apa fungsinya. Okey, kita padamkan di sini juga. Mari saya buangkan semua benda ini. Dan semua yang saya nampak ialah graf ini. Dan kemudian saya tanyakan anda untuk pergi ke arah yang lain. Gunakan graf ini, cuba cari apakah fungsinya. Bagaimana? Okey, kemudian kita boleh lihat berapa lama masa yang diambil untuk fungsi berulang. Baiklah, ia ambil 4 pi radian untuk fungsi berulang. Maka anda secara visual boleh sedar bahawa masa fungsi ini ialah 4 pi.
Dan kemudian anda boleh kata, apakah amplitude-nya? Amplitude-nya senang. Anda boleh lihat berapa tinggi ia menaik atau menurun. Dan ia menaik, bukan? Okey, apabila anda melakukan amplitude dan jangan lakukan secara alunan atau berayun. Dan anda lakukan dalam arah positif atau negatif. Maka amplitude ialah 2. Apa yang kita lihat di sini. Maaf, saya gunakan warna yang salah. Masa ialah 2. Amplitude ialah 2. Maaf, amplitude ialah 2. Ini ialah fungsi berkala. Adakah ia sinus atau ianya fungsi kosinus? Baiklah, fungsi kosinus andaikan kita tidak akan lakukan mana-mana perubahan. Dan modul pada masa akan datang, saya akan mengubah paksi X. Itu pada masa akan datang. Tetapi andaikan kita tidak melakukan perubahan, kosinus daripada kosong ialah 1. Betul? Betul bukan? Dan sinus daripada kosong ialah kosong. Dan apakah fungsi ini pada kosong? Baiklah, ianya kosong. Betul bukan? Maka ini akan jadi fungsi sinus. Maka kita akan guna formula di sini. F daripada X ialah sama dengan amplitude darab sinus 2 pi. Bahagi dengan masa darab X. Maka kita akan tahu fungsi F daripada X ialah sama dengan, kita tuliskan di sini F, X, sama dengan amplitude darab sinus 2 pi per masa. 2 sinus. Kemudian darab 2 pi per masa. Iaitu 4 pi X. Dan pastinya ini dibatalkan. Kemudian ia akan dibatalkan dan menjadi 2 sinus daripada 1/2X. Okey. Jadi ini ialah tinggal. Saya tahu ianya sedikit susah dibaca. Maaf ya. Dan saya akan tanya soalan, apakah rupa fungsi ini? Jadi F daripada X sama dengan 2 kosinus darab 1/2X. Seperti ini. Okey, kita tuliskan di sini. Okey, selesai. Ia akan kelihatan sama tetapi kita akan mulakan pada titik yang berbeza. Apakah kosinus kosong? Apabila X sama dengan kosong, keseluruhan terma ini sama dengan kosong. Kosinus kosong kita telah belajar sebelum ini ialah 1. Maka F daripada kosong ialah sama dengan 2. Mari saya tuliskan itu. F kosong sama dengan 2. Maka saya tuliskan dalam warna yang berbeza. Mari saya lukiskan fungsi kosinus dalam warna yang berbeza. Okey, kita patut mulakan daripada sini. F kosong sama dengan 2. Tetapi semuanya sama. Amplitude sama dan masa juga sama. Maka sekarang ia akan kelihatan seperti ini. Saya harap ianya betul. Ianya susah, agak susah ya di sini. Sekarang fungsinya akan kelihatan seperti ini. Okey, kita telah dapat dan ia akan turun ke bawah ini. Dan anda akan pergi ke atas semula. Seperti ini. Okey, dan kita telah dapatkan ia. Dan pada bahagian ini pula anda akan lakukan perkara yang sama. Seperti ini. Dan ia akan berterusan. Maka kosinus dan fungsi sinus kelihatan sama. Dan cara untuk membezakannya ialah apa yang mereka lakukan. Baiklah, apa yang mereka lakukan secara umum dan cara termudah ialah apa berlaku apabila anda masukkan kosong ke dalam fungsi. Apa berlaku pada paksi Y atau apabila X ialah sama dengan kosong. Ataupun
apabila sudut yang anda masukkan adalah sama dengan kosong. Melainkan kita lakukan penukaran, jangan risau tentang penukaran. Sekarang saya akan lakukan dalam modul akan datang. Okey, sinus kosong ialah kosong, manakala kosinus kosong akan jadi 1. Dan sejak kita darabkan dengan faktor masa di sini, darab nombor di sini, 1 menjadi 2. Dan ini ialah graf kosinus X. Manakala ini pula graf sinus X. Dan ini sedikit preview tentang penukaran. Dalam graf merah jambu atau kosinus X ialah sangat sama dengan graf yang berwarna hijau. Dan ia bertukar ke arah ini. Baiklah, dalam kes ini, kita dapat lihat ianya agak sama. Ianya bertukar dengan pi, bukan? Okey, dan ini sebenarnya ada kaitan dengan masa. Masa per kali. Umumnya, kosinus X sebenarnya sinus X dan bertukar kepada bahagian kiri oleh pi. Tetapi saya tidak mahu mengelirukan anda lagi. Itu saja masa yang saya ada untuk video ini. Saya akan buat beberapa video yang memberi anda contoh-contoh seperti ini. Terima kasih.